السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, lamma hadartu Uhud da'ani abi min al-lail faqala ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi akhawatika khairah. Fa asbahna fakana awwala qatil wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, ketika aku hadir di dalam perang Uhud. Sahabat Nabi ini nama dia Jabir bin Abdullah. Bapa dia nama Abdullah bin Haram. Jabir kata, ketika dia turun dalam perang Uhud, pada sebelah malamnya, da'ani abi minal lail, bapa aku panggil aku. Dia turun dalam perang Uhud, esok nak perang. Malam ni, malam perang. Esok nak perang, malam ni bapa dia panggil dia. Faqala, kata bapa dia pada dia, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat anak dia, Abdullah bin Haram ni kata kepada anak dia Jabir. Dia kata, aku duk rasa aku akan masuk di dalam kumpulan orang yang mula-mula sekali mati di dalam perang esok. Esok nak perang. Tak perang lagi. Malam ni dia beritahu kepada anak dia. Dia kata, aku dapat rasa, dia kata, esok bila berlaku perang, aku di antara orang yang mula-mula akan mati dalam perang. Aku dapat rasa benda tu. Kadang-kadang orang yang baik-baik ni, dia dapat rasa. Dia macam satu ilham Tuhan bagi ke dia. Sahabat-sahabat kita yang baru balik Mekah ni, yang mana yang balik ke terbang akhir ni, cerita salah seorang daripada imam Masjidil Haram meninggal. Dr. Umar As-Sabil, salah seorang daripada imam Masjidil Haram, muda lagi, umur baru 42 begitu, meninggal dalam
minggu lepas lebih sikit gitu. Aksiden dekat Taif, masuk hospital dan meninggal. 2 hari sebelum dia aksiden, Imam Masjidil Haram, 2 hari sebelum dia aksiden, 2 malam berturut-turut dia jadi imam sembahyang di Masjidil Haram. Dia menangis waktu jadi imam. Dia baca ayat, dia tak boleh baca, dia sebab menangis. Malam ni baca sebab menangis, esok pun baca sebab menangis, lusanya siang aksiden. Hari dia mati tu hujan lebat. Dan malam tu selepas dikebumikan siang, malam tu imam yang mengimamkan sembahyang di Masjidil Haram pun menangis, tak boleh nak baca juga, menangis. Kan? Kadang-kadang orang yang baik-baik macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia macam bagi ilham. Allah Subhanahu Wa Taala macam bagi ilham. Dia pun tak tahu kata nak mati, tapi Allah Subhanahu Wa Taala macam bagi ilham sesuatu nak jadi. Sahabat Nabi Abdullah bin Haram ini, bapa kepada Jabir bin Abdullah, esok nak perang Uhud. Malam ni dia panggil anak dia, dia kata dekat anak dia, dia kata bapa rasa esok, dia kata bapa di antara orang yang awal-awal akan gugur di dalam perang. Wa inni alayya dainan, dia kata, dan bapa nak pesan dekat kamu, bapa ada hutang, dia kata. Wa inna alayya dainan, dan sesungguhnya ke atasku ada hutang, dia kata bapa ada hutang. Faqdi, dia kata kat anak dia, kamu tolonglah bayar hutang bapa. Kalau ditakdirkan esok bapa mati, hutang bapa kamu tolong bayar. Wastausi bi akhawatika khairah, dan pak dia kata, dan bapa berwasiat, berpesan kepada kamu supaya adik-adik perempuan kamu, dia ada ramai adik perempuan. Dalam riwayat lain ada menceritakan Jabir bin Abdullah ni dia ada ramai adik perempuan. Abdullah bin Haram bapa dia ni mempunyai ramai anak perempuan. So malam ni dia pesan dekat anak dia, dia kata bapa rasa macam esok bapa nak mati. Bapa rasa macam tu. Dia kata, dan bapa ada hutang, kamu tolong bayar hutang bapa kalau bapa mati betul. Dan yang kedua, bapa nak pesan dekat kamu, adik-adik perempuan kamu yang ramai duk ada tu, kamu jagalah mereka elok-elok. Begitu. Fa-asbahna, kata Jabir anak dia ni, fa-asbahna, dan keesokan paginya, fakana awwalu qatil, sungguh macam bapa aku kata, dia orang yang mula-mula sekali meninggal dalam perang Uhud. Wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri, aku sendiri mengkebumikan bapa aku, dan aku kebumikan bapa aku bersama dengan seorang lagi kawan dia yang juga syahid di dalam Uhud. Satu liang buah 2 orang, bapa dia dengan satu orang kawan lain. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar, lepas daripada dah selesai kebumi bapa dia satu liang dengan orang lain, dia kata dia pun balik daripada medan Uhud, balik ke Madinah dah, sampai di rumah dan sebagainya. Dia kata falam tatib nafsi, aku rasa tak sedap hati, berasa tak selesa, berasa macam tak puas hati, kerana aku letakkan bapa aku satu liang dengan orang lain. Berasa tak puas hati. Fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur, 6 bulan kemudian, dia kata aku masih lagi rasa tak puas hati, aku pergi bongkar balik kubur tu, dia kata. Aku nak buat keluar balik bapa aku nak tanam dia satu liang seorang. Ba'da 6 ashhur, selepas 6 bulan, dia kata tak boleh juga, dia tak boleh nak rasa puas hati, dia duk berasa mengkelas. Walaupun dah lepas 6 bulan, dia kata fastakhrajtuhu, aku keluarkan balik mayat bapa aku ni dan aku tanam dia dalam liang satu orang dia.
fa iza huwa ka yauma wada'tu. Masya Allah, dia kata hari aku korek liang tu, aku nak bawa keluar balik mayat bapa aku, nak simpan dia satu liang seorang. Pada hari aku korek tu, walaupun dah lepas 6 bulan, keadaan bapa aku huwa kayauma wada'tu, macam hari aku ke bumi dia 6 bulan dulu. Dia kata. Ini yang kata syahid. Ini yang kata syahid. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janji orang yang betul-betul mati syahid, mati atas jalan sabilillah, jasad tidak akan terjejas. 6 bulan kemudian dia kata dia pergi korek balik kubur bapa dia Abdullah bin Haram ini. Dia kata aku dapati bapa aku ni fa iza huwa kayauma wada'tu. Dia keadaan dia macam hari aku ke bumi 6 bulan dulu. Dia kata ghaira udhuni, melainkan telinga dia saja yang tak ada. Dia kata. Sebab apa? Sebab dia Abdullah bin Haram dalam hadis lain menceritakan dia antara sahabat selain daripada Sayyidina Hamzah. Dia di antara sahabat yang mayat dia ni dirompong-rompongkan oleh musuh. Dah kena bunuh, mati sudah habis. Dipotong telinga, tikam-tikam saja buat bagi rosak mayat orang Islam ni. Jahatnya kafir Quraisy sampai macam tu. Macam mana Sayyidina Hamzah potong telinga, potong hidung, belah dada, rambut, buat keluar apa yang ada dalam dada dan sebagainya, maka Abdullah bin Haram juga salah seorang yang dipotong telinga. Maka kata anak dia Jabir bin Abdullah, pada hari aku bongkak balik kubur, buat keluar mayat bapa aku, keadaan dia macam hari aku ke bumi dulu. Cuma telinga dia tak ada. Kerana sememangnya pun masa perang dulu telinga dia dipotong. Kata dia faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Maka aku letak mayat bapa aku di dalam satu kubur berasingan daripada orang lain semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama yang kita sebut tadi, orang yang baik-baik, ini sahabat Nabi Abdullah bin Haram ini sahabat Nabi, ini orang baik-baik. Matinya pula mati cara baik, mati syahid. Orang-orang yang macam ni kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala macam memberi satu ilham kepada dia tentang apa yang dia nak lalui selepas daripada itu. Yang kedua, kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ni ialah Islam menggalakkan orang Islam supaya meninggalkan wasiat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintah supaya meninggalkan wasiat. Dan ikut kita orang Islam ini, dia suruh kita tiap-tiap malam tulis wasiat. Tiap-tiap malam. Orang Islam ni sepatutnya diary itu berguna. Tiap-tiap malam dia kena tulis wasiat. Dan wasiat yang terakhir itu yang terpakai. Yang terdahulu itu dimansuhkan. Tiap-tiap malam kena tulis wasiat. Kalau tidak susah. Bila kita mati, anak beranak tak tahu. Hutang ke apa ke semua orang tak tahu. Kita ada hutang dengan orang dan sebagainya, kita aja tahu. Kadang-kadang orang lain tak tahu. Tapi kalau kita tinggalkan benda ni dalam bentuk pesan. Sama ada pesan lisan ataupun pesan dalam bentuk tulisan. Maka benda-benda ni dapat mengelakkan daripada jadi masalah kepada keluarga kita yang tinggal. Maka wasiat itu ada sesuatu yang disuruh oleh agama. Jabir bin Abdullah ni pula, pak dia pesan kat dia, wasiat kepada dia, suruh dia tengok adik-adik perempuan. Kerana dia memang mempunyai ramai adik perempuan. Kerana Abdullah bin Haram ini mempunyai ramai anak perempuan. Dia ada satu hadis yang dicerita tentang balik daripada perang Uhud ini. Dia balik daripada perang Uhud, dia naik unta dia, Nabi naik unta Nabi. Dalam perjalanan nak balik daripada Uhud ke Madinah itu, unta dia ni slow. Sehingga kenderaan Nabi SAW dah tinggal jauh dah tinggal Abdullah. Tinggal Jabir bin Abdullah ni di belakang. Nabi berhenti, kenderaan dia tunggu sampai Jabir sampai dekat Nabi. Nabi kata dekat dia, Jabir, kita tukar kenderaan. Pasal kenderaan yang dia naik ni slow sangat. Nabi kata dekat dia, kita tukar kenderaan. Kamu naik kenderaan aku naik kenderaan kamu. Dia bertukar.
Bila tukang aja, unta dia hak tadinya slow, bila Nabi naik jadi deras. Sama macam unta yang Nabi SAW punya. Itu ada satu hadis lain. So sambil duk naik unta nak balik ke Madinah tu, Nabi SAW tanya Jabir. Nabi kata, Jabir, bila kamu nak kahwin? Ini ada dalam hadis. Dia kata, tunggu dulu. Nabi kata, kahwinlah. Dan kalau kamu nak kahwin orang perempuan macam mana? Nabi tanya dia. Jabir kata dekat Nabi, dia kata, aku kalau nak kahwin pun, aku nak kahwin dengan orang perempuan janda. Nabi tanya dia pasal apa? Jabir kata, bapa aku pesan dekat aku malam sebelum perang Uhud. Dia minta aku jaga adik-adik perempuan aku yang ramai. Kalau aku kahwin dengan perempuan muda, dia kata, aku susah lah. Muda, nak makan sate setiap malam. Nah. Jadi dia kata, aku kahwin dengan perempuan janda, dia kata supaya aku ada lebih masa untuk adik-adik perempuan aku. Nabi kata kat dia, jangan begitu. Nabi kata, kamu muda. Nabi kata kat dia, kahwinlah sama dengan orang muda. Kerana kahwin muda sama muda, itu bahagia. Nabi kata. Itu ada kaitan dengan hadis ini. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW cukup sayang ke dia. Sehingga kan Nabi dah pergi jauh dan Nabi berhenti tunggu dia sampai. Maknanya Nabi bagi perhatian pada dia. Sehingga kan Nabi ajak tukar kenderaan. Kerana kenderaan dia naik slow sangat. Bila tukar, kenderaan tu laju. Sama dengan kenderaan yang Nabi SAW naik sebelum daripada itu. Kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah membongkarkan kubur atas sebab-sebab yang diizinkan syarak itu harus. Membongkar kubur atas sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak adalah harus. Ini hukum yang disepakati oleh ulama. Sebab ada masjid-masjid yang mereka nak perbesar masjid, nak ambil kawasan kubur, maka korek balik, bawa keluar mayat, pindah pergi ke tempat lain. Tempat tu nak extend buat masjid, itu dibenarkan oleh agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang keempat, mati syahid adalah mati yang sangat mulia, dan kemuliaannya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mayat mereka tidak rebuh. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 130. Muka surat 130. Kita sambung ayat 52 daripada surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru biayatillah fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Maksud dia seperti adat ahli Fir'aun dan segala mereka daripada dahulu mereka itu, kufur mereka itu dengan segala ayat Allah. Maka ambil azab akan mereka itu oleh Allah dengan sebab dosa mereka itu. Yakni dengan kerana tiada turut suruh Allah dan suruh Rasulnya. Baik, ayat kita nak baca malam ni sambungan daripada ayat bulan lepas. Bulan lepas kita dah baca, dah cerita macam mana bantah, macam mana degilnya puak kafir Quraisy ini. Kita baca bulan lepas. Sehingga kan mereka ni bantah, degil, sehingga mereka masuk dalam perang Badar, mata mereka tengok kebenaran apa yang Nabi duk kata pun tak mau terima kebenaran. Sebelum ni duk dengar aja. Duk dengar aja Nabi baca ayat Quran, Nabi beritahu yang tu yang ni dan sebagainya. Duk dengar saja. Kok kata dengar tak percaya, Allah takdirkan mereka terlibat dalam perang Badar. Dalam perang Badar, mereka tengok dengan mata sendiri macam mana malaikat turun main membantu tentera Islam hak 313 orang, dan mereka yang bilangan 950 orang, dekat 1000 orang boleh tewas kerana bantuan Allah dalam bentuk malaikat main. Mereka tengok depan mata mereka sendiri macam mana orang Islam nak tetak mereka. Parang tak sampai tengkok lagi, tengkok putih jatuh lah.
Mereka tengok dengan mata mereka sendiri pun tak mau nak percaya juga apa yang Nabi kata. Degilnya mereka ni tak boleh nak percaya apa yang Nabi kata, kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Degilnya mereka ni sama seperti mana degilnya Fir'aun dan juga orang-orang yang sebelum daripada mereka itu. Fir'aun dulu pun degil macam tu juga. Kita dah baca dah. Ayat cerita tentang Fir'aun cirit sampai 40 hari dan sebagainya kita baca itu. Cerita tentang Fir'aun ini tak mau nak beriman dengan apa yang Nabi Allah Musa alaihi salam bawa mai ke dia. Tak mau beriman. Terang-terang depan mata dia, ahli sihir yang dia duk bela, bagi makan minum, jaga elok-elok ni, ahli sihir ni lempak tali jadi ular. Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah suruh lempak tungkat jadi ular besar. Ular ditelan semua ular ahli sihir depan mata Fir'aun. Bahkan ular yang jadi daripada tungkat Nabi Musa ni, lepas dia telan semua ular-ular ni, dia bangkit panggung depan Nabi Allah, depan Fir'aun. Fir'aun lari, tak beriman juga. Tak beriman juga. Sampailah akhirnya kemuncak kepada kedegilan Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah. Habis. Selesai cerita. Dekat nak lemah, bunyi dalam laut tu kata apa? Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Masa tu baru nak beriman, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak terima iman orang yang berada di saat-saat kecemasan yang macam tu. Macam mana degilnya Fir'aun dan kaum dia, macam itulah degilnya Quraisy, kafir Quraisy yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat kita baca ni, Tuhan kata kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah. Macam mana Fir'aun dan kaum dia, macam itulah Arab Quraisy, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa bantah Nabi Muhammad macam mana kaum Firaun bantah Nabi Musa. Sama dia kata. Kufur mereka itu dengan segala ayat Allah. Maka ambil azab akan mereka itu oleh Allah dengan sebab dosa mereka itu. Dengan kerana bantah, Tuhan buat turun mai azab kepada kafir Quraisy. Yakni kerana tiada turut suruh Allah dan suruh Rasulnya. Firman Allah, innallaha qawiyyun syadidul iqab. Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kuat atas yang dikehendaki. Lagi amat keras seksanya. Tiada lepas seorang kafir daripadanya, melainkan dengan Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni qawi. Qawi maksudnya cukup kuat. Kalau kita rasa kita kuat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi kuat. Begitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sahaja kuat, syadidul iqab. Dia kalau dia balas azab dekat manusia, maka balasan itu tidak ada tolak bandingnya. Balasan azab Allah tidak ada banding dalam dunia dan sampai bila-bila. Maka dia kata di sini, orang-orang kafir tidak boleh lepas daripada seksa Allah, melainkan sekiranya mereka masuk Islam. Tu aja cara nak selamat. Kalau mereka kafir, sampai mati kafir, sampai bila-bila di neraka. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalam neraka itu abada, selama-lama. Tapi kalau dekat nak mati, mereka masuk Islam. Mereka jadi kayaumi waladat ummuh. Jadi mereka ni seperti mana orang yang baru beranak keluar daripada perut mak. Maksudnya bersih daripada dosa. Dia masuk Islam, lepas tu dia meninggal dunia. Tempat dia di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bermula yang demikian itu, yakni azab ke atas kafir-kafir itu, dengan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ubah akan suatu nikmat yang telah menikmat akan dia atas sesuatu kaum, sehingga mengubah mereka itu barang yang ada dengan diri mereka itu daripada iman dan taat dan ma'rifah dan syukur nikmat. Jadi kufur dan maksiat dan jahil dan takabur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan beritahu kat kita dalam ayat ni. Tuhan kata kalau dah Tuhan bagi nikmat dekat kita, Tuhan tak akan ambil balik nikmat tu, melainkan kita punya pasal menyebabkan Tuhan tarik balik nikmat.
Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia bagi nikmat dekat kita, Allah tak akan ambil balik nikmat tu, melainkan nikmat tu akan dia ambil balik kerana manusia sendiri menyebabkan Allah ambil balik nikmat. Sama dengan ayat yang kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak ubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum tu sendiri yang berusaha mengubah nasib mereka. Nikmat pun macam tu juga. Allah kalau dia dah bagi nikmat, dia bagi dekat kita keamanan, dia bagi dekat kita kemakmuran, dia bagi dekat kita hidup senang lenang dan sebagainya, tiba-tiba kita derhaka Allah, tiba-tiba kita lawan ayat Allah, tiba-tiba kita tolak Quran masuklah parit, tiba-tiba hadis Nabi kita lempak di dalam hutan dan sebagainya, dengan kerana sikap kita melihat Quran dan hadis Nabi ni dengan lihat hina, maka dengan kerana tu nikmat Tuhan bagi kat kita, Tuhan ambil balik. Itu maksudnya. Selaras dengan ayat Quran, Tuhan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, la azidannakum, aku tentu tambah lagi nikmat yang kamu duk dalam ni. Kalau manusia syukur, Allah bagi dekat dia kesihatan, dia guna nikmat kesihatan ni untuk abdi diri pada Allah, Allah tambah lagi kesihatan pada dia. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur dengan nikmat aku bagi nikmat kesihatan, kamu guna sihat kamu tu untuk nak lipat gandakan maksiat dekat aku, inna azabi lasyadid. Ingat, azab aku kalau kena cukup teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ingat dekat kita, kalau hari ni kita rasa kita dapat nikmat, hargai nikmat itu dengan mengabdi diri pada Allah. Kalau manusia tidak tahu menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi, Allah kata satu hari dia akan ambil balik nikmat ni. Allah ambil itu bukan Allah nak buat nanya kita, tetapi Allah ambil itu padan dengan perbuatan kita, maka Allah ambil balik nikmat daripada kita. Firman Allah, wa anna Allaha sami'un alim, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar perkataan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata wa anna Allaha sami'un alim. Allah dengar. Bukan hak kita duk bercakap berah ni, bukan hak kita duk bisik sembang dengan bini kita ni, hak teringat, hak terlintas dalam hati, Allah sami', Allah dengar. Bisikkan hati, tak terbit pun di mulut ni, tak keluar pun, lidah tak petik cakap pun, terlintas dalam hati, Allah sami', Allah dengar ni, bisikkan hati ni Allah dengar. Bahkan alim, bahkan Allah mengetahui. Lepas pada kita bisik itu, kita nak buat tak buat apa yang kita bisik, Tuhan tahu dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata lagi amat mengetahui akan kelakuan mereka itu. Tak usah buat apa tak mana, Tuhan tahu belakang. Kita buat terang-terang depan mata manusia pun Tuhan tahu. Kita pergi sembunyi-sembunyi, jauh daripada negeri kita, jauh daripada kampung kita, jauh daripada orang yang kenal dengan kita, Tuhan tahu juga. Firman Allah, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim. Seperti mana adat, seperti mana kebiasaan ahli Fir'aun. Seperti di antaranya Musa. Musa itu Musa As-Samiri. Kita dah baca dah dulu. Tafsir awal-awal dulu. Ada satu orang zaman Nabi Musa, nama dia pun Musa. Musa As-Samiri. Bila Nabi Musa alaihi salam tinggal tempat dia, pi ke Bukit Tursina nak bermunajat dengan Tuhan. Tempoh masa 40 hari Nabi Musa tinggal itu, Musa As-Samiri ambil kesempatan. Dia kutip barang emas, dia kutip barang perak yang ada dalam kawasan dia, dia lebong-lebong, dia bentuk buat patung anak lembu yang disebut ajal, yang kita baca dulu. Kemudian dengan teknologi dia buat patung anak lembu tu, bila angin mai kena masuk ke lubang mana ke dalam badan anak lembu tu, dia terbit bunyi macam suara. Maka Musa As-Samiri pun beritahu dekat orang kampung dia, dia kata inilah sebenarnya Tuhan yang kita duk sembah tak nampak mata ni. Ini dia. Nabi Musa tinggal-tinggal dia pun lompat mai. Mailah kita nak minta apa pun, minta dekat lembu ni, dia kata. Pakat turut mai sujud, tungging terbalik, minta macam-macam doa dan sebagainya. Musa As-Samiri.
Nabi Musa alaihi salam bila dah selesai bermunajat, balik-balik mai di kampung dia, tengok dah jadi pelik dah. Baru tinggal berapa hari aja dah jadi macam ni. Dia pergi cekak janggut Nabi Harun alaihi salam. Dia kata, aku amanahkan umat aku dekat kamu, suruh tolong tengok sah. Apa sudah jadi dengan umat aku ni? Ini cerita angkara daripada Musa As-Samiri. Maka dia sebut di sini kada'bi ali Fir'aun. Dia kata samalah orang-orang kafir zaman Nabi ini sama seperti mana cerita orang-orang zaman Fir'aun dulu. Di antaranya Musa As-Samiri dan segala mereka yang daripada dahulu mendusta mereka itu dengan segala ayat Tuhan mereka itu. Seperti mana Fir'aun dan kaum dia mendustakan kitab Taurat yang Allah turun dekat Nabi Musa, macam itulah Arab Quraisy mendustakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada jadi mukjizat pada tangan nabi-nabi mereka itu. Firman Allah, fa ahlaknahum bidhunubihim. Maka telah kami binasa mereka itu dengan sebab dosa mereka itu. Yakni dosa tinggal beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Tuan-tuan, dia baca tafsir ni dia macam tu aja, dia duduk pusingnya tu. Bantah, Tuhan ambil tindakan. Bantah, Tuhan ambil tindakan. Lawan, Tuhan ambil tindakan. Tentang Tuhan, Tuhan ambil tindakan. Macam tu aja. Kita baca daripada kisah zaman Nabi Adam AS. Quran cerita daripada zaman Nabi Adam AS. Allah jadikan Nabi Adam tu, Allah perintahkan kepada malaikat semua, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Fasajadu, semua pakat sujud, illa iblis. Melainkan iblis duk cekak pinggang seorang, dia tak mau nak sujud. Dengan kerana bantah Tuhan suruh sujud, tak mau sujud. Dengan kerana engkar, dengan kerana lawan perintah Tuhan, Tuhan terus hukum iblis ni. Tuhan kata wa kana minal kafirin. Mula daripada hari ni angkat ya, Tuhan kata. Tindakan. Lepas tu kita baca cerita Nabi Allah Lut alaihi salam, macam mana umat dia bantah dia, umat dia piduk suka sama sejenis. Nabi Lut nasihat tak mau dengar. Allah hantar malaikat main, nak suruh malaikat pergi nasihat, dia pun mengurat dengan malaikat sekali dan sebagainya. Akhirnya apa jadi? Umat Nabi Lut dikenakan tindakan oleh Allah. Tuhan buat apa? Tuhan suruh Jibril terbalikkan bumi. Habis. Terbalik. Kuat. Mati lagu tu aja. Mati dalam keadaan cukup hina. Tindakan. Kita baca dah dalam tafsir yang kita duk baca ni, cerita umat Nabi Saleh. Kata dah ni unta mukjizat Tuhan hantar mai kat kita. Hampa hanya boleh piduk perah, ambil susu dia minum aja. Jangan ada siapa pi buat lebih pada tu. Jangan ada siapa pi sakiti unta ini. Ini unta mukjizat daripada Allah. Depa pi bunuh sembelih bang unta tu. Apa jadi? Umat Nabi Saleh dikenakan tindakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana yang berlaku kepada umat-umat Nabi dulu kerana bantah dikenakan tindakan, macam itulah akan berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama aja. Lawan Allah, lawan Rasul, tolak Quran, tolak hadis, tindakan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena tindakan atas dunia, akhirat tak boleh lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa aghraqna ala fir'aun, dan telah kami rejam, kami karamkan, kami tenggelamkan akan ahli Fir'aun bersama-sama dengan Fir'aun di dalam laut Qalzum di Mesir. Ketika bantah mereka itu daripada Nabi Musa. Dan firman Allah, wa kullun kanu zalimin, dan bermula sekalian umat yang dibinasakan itu adalah mereka itu zalim sekalian terhadap diri mereka itu sendiri. Oleh kerana bantah, apa jadi? Fir'aun dan orang-orang dia ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Mereka ni kena ni pasal apa? Wa kullun kanu zalimin. Kerana mereka zalim. Zalim pada diri sendiri. Tahu dah kalau sekiranya lawan Nabi Musa ni Allah nanti ambil tindakan. Tahu dah lawan juga. Macam lah ni lah. Tahu dah. Tahu dah. Kata ada peraturan. Dalam agama ni ada peraturan. Tahu. Mana ada orang Islam yang tak tahu? Adakah orang Melayu, orang Islam dalam masyarakat kita lah ni tak tahu kata dedah aurat tu dosa? Tahu. Soal dia nak mengingkari apa yang dia tahu tu soal lain. Tapi soalnya dia tahu ke tak? Tahu. Orang yang duk biar bini buka aurat ni, dia tahu tak kata biar bini buka aurat tu bukan kata bini berdosa, dia pun berdosa. Dia tahu.
Cuma bezanya dua. Ada setengah orang dia cuba nak nasihat bini dia. Dia cuba. Kerana dia tahu benda tu salah, dia cuba nak nasihat. Dia cuba kata dekat bini dia, you bila nak pakai tudung, bini dia sembung dia balik, dia diam. Itu satu golongan. Satu golongan lagi, tak tegur langsung. Daripada awal tak tegur langsung. Ada satu golongan lagi pula, larang pula bini tak pergi pakai. Itu manusia. Tiga-tiga golongan ni tahu tak kata orang Islam perempuan ni wajib kena tutup rambut? Tahu tak? Tahu. Mana boleh tak tahu benda ni. Kalau dia duduk dalam hutan rimba satu pasal, ni dia duduk dalam masyarakat yang duk bercakap tentang hukum ni. Mana boleh dia tak tahu tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah halnya dalam bab-bab lain, sama aja. Dia tahu bahawa riba tu haram, tahu. Siapa kata tak tahu? Tahu Haram riba ni semua orang tahu. Cuma bezanya ada manusia yang tahu dia betul-betul jaga diri dia tak mau terlibat dengan riba. Ada manusia yang tahu tapi dia boleh bertolak ansur lagi dengan riba. Ada manusia yang tahu dia memang dia jadi pengamal riba. Beza dia yang tu aja. Manusia dari segi ilmunya tahu benda boleh, benda tak boleh, benda baik, benda tak elok, benda halal, benda haram. Dari segi ilmunya manusia tahu. Cuma dari segi nak beramal dengan benda tu tidak semua manusia boleh beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka manusia yang tahu kata benda tu salah tapi dia ada buat juga, wa kullun kanu zalimin, adalah mereka itu zalim terhadap diri sendiri. Dia tahu benda tu tak boleh buat tapi dia buat juga. Maknanya dia buat dalam keadaan sedar bahawa perbuatan dia tu akan menyebabkan di akhirat dia dibalas dengan balas azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia buat juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata, dan bermula sekalian umat yang dibinasakan itu adalah mereka yang zalim terhadap diri sendiri dengan kufur dan zalim Nabi mereka itu, yakni dengan dusta mereka itu, dan turun pada Yahudi Quraidah. Ayat yang berikutnya turun kepada orang Yahudi Bani Quraidah. Ni ayat yang kita nak baca ni. Firman Allah, inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minuna alladhina 'ahadta minhum. Bahawasanya yang terlebih jahat daripada segala binatang pada sisi Allah Ta'ala itu ialah segala orang yang kafir. Tu tengok ayat tu. Inna syarrad dawab. Ad-dawab maksudnya orang hak guna kaki berjalan atas bumi. Dia panggil dawab. Hak berjalan guna kaki ni, manusia ke, lembu kebau ke, apa ke, hak jenis jalan pijak kaki buk-buk ni, dia panggil dawab. Inna syarrad dawab maksudnya sesungguhnya dalam kalangan hak boleh duk berjalan, duk pijak kaki atas muka bumi ni, di kalangan hak duk berjalan atas muka bumi ni, hak paling jahat indallah, di sisi Allah, alladzina kafaru, ialah orang kafir. Tuhan kata dalam ramai-ramai orang hak duk melata atas muka bumi ni, hak paling jahat adalah orang hak kafir dengan Tuhan, hak bantah Tuhan. Kafir ni makna dia engkar, makna dia bantah. Hak memang kafir bukan Islam tu satu, memang terang-terang bantah. Di kalangan orang Islam pun ada yang bantah. Dari segi bahasanya kafir. Kafir dalam maksud kata engkar ataupun bantah. Tuhan kata orang yang paling jahat di atas muka bumi adalah orang yang bantah Tuhan. Kita pun kalau anak kita bantah cakap kita capang telinga dah. Kalau anak kita bantah cakap kita kata malam ni TV tak boleh tengok, semua buat homework, siap homework baca buku. Itu arahan kita. Sengah sunyi tak bunyi apa, kita naik tengok, duduk merumut depan TV. Kita mula kita cakap lagi, ayah sapu pelantar di TV ni suruh hampa papak makan. Itu mula nak cakap. Marahlah kita pun, arahan dah bagi dah, pasal apa yang hampa bantah. Kalau kita dengan anak kita pun dia bantah, kita dah nak marah dah. Ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan anak kita baru bagi duit sekolah untuk dia pergi sekolah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan takat bagi duit.
Ni udara hak kita duk hirup hari-hari ni. Makan minum kita hari-hari. Segala nasi, segala lauk, segala apa, semua Allah yang buat. Allah buat benda tu nak bagi kita boleh nikmat makan. Tiba-tiba kita ambil segala nikmat Tuhan bagi, kita bantah Tuhan. Maka padanlah dengan perbuatan kita ni. Nikmat Tuhan kita ambil, perintah Tuhan kita tak mau ikut, kita bantah Tuhan. Maka Tuhan kata, inna syarrad dawabi 'indallahi allazina kafaru. Sesungguhnya orang yang paling jahat yang ada atas muka bumi ni adalah orang yang bantah kepada aku. Tuhan kata. Kata dia, maka tiada beriman mereka itu, iaitu segala mereka yang engkau janji daripada mereka itu bahawa tiada perang mereka itu akan Nabi dan tiada tolong kapiang atasnya, maka membatal mereka itu akan janji itu. Ini cerita Bani Quraidah. Nabi SAW daripada Mekah hijrah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, mula-mula Nabi buat apa? Mula-mula Nabi bagi satu puak yang ada di Madinah ni, puak Aus dengan puak Khazraj. Bergaduh berperang ni bertahun-tahun dah. Aus dengan Khazraj, dua-dua penduduk Madinah, bergaduh berperang tumpah darah ni bertahun-tahun dah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi panggil ketua Aus, Nabi panggil ketua Khazraj. Nabi kata, sudahlah. Aus pun dah masuk Islam ramai, Khazraj pun dah masuk Islam ramai. Hampa perang buat apa? Nabi kata, apa satu faedah dapat bila ada bergaduh berperang berkelahi ni? Apa satu faedah kita dapat? Nabi kata, sudahlah. Bersedaralah, Nabi kata. Aus dan Khazraj terus bersedara. Nabi namakan Aus dan Khazraj ini Ansar. Nabi bagi nama kat mereka, Ansar. Tak ada dah Aus, tak ada dah Khazraj, tak ada dah. Hampa ni aku bagi satu nama aja, iaitu Ansar. Maksudnya orang yang menolong. Tolong siapa? Tolong Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dah lepas Aus dan Khazraj dijadikan Ansar, Nabi kata pula dekat Ansar ni. Nabi kata, ni hak mai daripada Mekah ni termasuk aku sendiri. Adalah saudara hampa juga. Tolonglah kami. Kami tinggal tanah laman kami, tinggal harta benda kami, tinggal segala-galanya di Mekah. Kami mai selai sepinggang di sini. Tak ada apa dekat kami ni. Tolonglah kami. Ansar bila dengar Nabi kata macam tu, kutip duit sama-sama mereka bagi dekat sahabat-sahabat Muhajirin. Bahkan di kalangan mereka yang ada bini lebih daripada seorang, mereka tawarkan kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang sampai ini. Mau yang mana, ambil. Kalau sahabat pilih kata, saya nak yang ni, terus dia lepas cerai dekat bini dia, habis itu kahwin dengan kau ni. Sanggup sampai macam tu sekali untuk saudara. Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar dalam bentuk adakan ikatan kahwin di antara sama-sama mereka. Nabi SAW buat selesai dah semua sama-sama orang Islam. Aus dan Khazraj bagi jadi Ansar, Ansar dengan Muhajirin bagi jadi adik-beradik. Selesai bak orang Islam, Nabi tengok pula masalah dengan kafir. Di Madinah pada masa tu, Yahudi cukup ramai. Cukup ramai. Bukan ramai aja, cukup ramai. Sehingga mereka ada beberapa perkampungan yang mereka semua tak ada orang Islam. Nabi SAW nampak Yahudi boleh menjadi ancaman kepada kerajaan Islam yang Nabi buat di Madinah. Yahudi pula pecah 3 puak besar pula. Bani Qainuqa, Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Nabi pergi buat perjanjian dengan 3 Yahudi ni. Buat perjanjian, hampa jangan kacau orang Islam. Bukan setakat hampa jangan kacau, jangan perang, jangan serang, jangan timbulkan masalah kepada orang Islam. Hampa jangan bantu mana-mana orang yang nak serang orang Islam. Buat perjanjian. Yahudi, Bani Quraidah ni sign, tak kira berjanji di depan Nabi, mereka tidak akan lawan Nabi dan orang Islam, dan mereka tidak akan bantu siapa-siapa pun yang nak lawan dengan Nabi dan orang Islam. Semua buat perjanjian, janji elok-elok. Apa jadi? Maka membatal mereka itu akan janji. Ini yang kata Yahudi. Sejak daripada zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, yang kata Yahudi ini satu benda kita kena ingat kat mereka ni. Apa dia? Tak pernah tepati janji. Sampai lah.
Jadi tengok dalam TV cerita di Palestin, cerita di apa perjanjian damai Camp David lah apa, rata tempat dah hidup saya ni. Saya buat perhabis dakwah ni. Memang mereka ni satu bangsa yang tidak pernah reti tepati janji. Tak pernah reti. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Daripada dulu, daripada mula-mula timbul Bani Israel Yahudi sampai zaman Nabi Muhammad, Nabi kata sampai hari kiamat. Mereka ni jenis tak reti tepati janji. So apa Yahudi ni buat? Mereka membatal janji mereka dengan Nabi. Dengan beri pinjam senjata kepada Quraisy Mekah untuk lawan perang Nabi. Okey, tak apa. Kami tak lawan. Tapi kau duk lepas senjata habis. Perangai Yahudi. Amerika, Yahudi. Amerika. Yang berperang ni Islam sama Islam. Iran dengan Iraq perang dulu ni. Kes perang Teluk dulu ni. Senjata main mana? Amerika. Amerika lah. Dia buat cerita bagi hampa terantuk, bergaduh, berkeli dan sebagainya, dia hantar senjata habis. Satu, senjata dia laku. Dia boleh jual senjata, bisnes dia jalan. Orang berkeli, bisnes dia jalan. Satu. Yang kedua, dia boleh test senjata dia. Senjata yang dia buat tak tahu lagi dia punya macam mana, boleh pakai tarang mana hebat dia, apa bagus, tarang mana peluru berpandu boleh tembak pijau mana dan sebagainya, tak tahu, melainkan kena test dulu. Nak test di mana? Test di negeri orang Islam. Yang korban daripada senjata ni siapa dia? Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah yang korban. Senjata dia supply. Yahudi Bani Quraizah janji dengan Nabi, mereka tak akan lawan Nabi, tak akan tolong siapa-siapa untuk lawan Nabi. Tengok apa jadi? Mereka supply senjata kepada kafir Quraisy Mekah untuk lawan Nabi SAW. Kemudian kata mereka itu, kami terlupa janji. Tu dalam kitab. Dah lepas mereka buat macam tu, Nabi dapat tahu, Nabi pergi jumpa ketua mereka, Nabi kata ni macam mana cerita. Begitu. Maka diikat janji lain. Nabi kata tak apa. Janji itu kira Jahanam, buat janji lain. Buat janji lagi sekali. Maka diikat janji lain. Maka membatal mereka itu pula. Janji pula lagi sekali, batal pula lagi sekali. Dan menolong mereka itu akan Quraisy pada perang Khandaq. Bila mai perang Khandaq lagi sekali, mereka tolong orang Quraisy. Orang Khandaq tentu. Khandaq ni makna dia parit. Kan? Parit. Salman Al-Farisi, orang yang mencadangkan kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kalau tidak jadi kesalahan, saya nak cadangkan. Apalah salahnya kalau kita korek parit di keliling Madinah ni, supaya bila musuh serang, mereka main dengan kuda laju, mereka nanti jatuh dalam parit tu. Pasal kita pun tak ramai, musuh ramai. Kalau kita nak lawan dengan mereka yang tak tahan, biar mereka sebahagian mereka jatuh parit, hak mana merangkak naik, hak tu baru kita lawan. Salman Al-Farisi bagi cadangan macam tu. Nabi kata ini cadangan yang baik. Nabi ikut cadangan dia, ambil sempena daripada cadangan Salman Al-Farisi suruh buat parit. Maka perang itu dinamakan perang Khandaq, iaitu perang parit. Ada parit di keliling. Dalam perang Khandaq lagi sekali, Yahudi hak sign agreement dengan Nabi SAW, tolong Quraisy juga lagi sekali. Sehingga dibunuh akan mereka itu oleh Nabi SAW habis. Nabi tak boleh sabang dah. Memang karut hampa ni, memang satu kumpulan manusia, satu bangsa yang tidak pernah reti menghargai janji yang dibuat. Maka Nabi SAW pun dalam perang tu Nabi bunuh Yahudi habis-habisan. Begitu. Dan ditawan anak isteri mereka itu, dan segala harta punya mereka itu semua diambil oleh orang Islam. Seperti mana cerita yang dahulu itu. Dalam perang Badar, ramailah yang ditawan. Firman Allah, summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Kemudian membatal mereka itu akan perjanjian mereka itu pada tiap-tiap kali janji. Itu dia. Contoh tengok di Quran ni. Kita ada baca di Quran. Tuhan kata dalam Quran, summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Tuhan kata. Cukup clear. Kemudian yang kata Yahudi ni, yang quduna ahdahum, dia tak rongkai. Yang qudu ni maksud kalau tali ikat buka balik, tu yang quduna. Kemudian mereka ini merongkai janji mereka fi kulli marrah. Ya,
tiap kali janji, tiap-tiap kali mungkar. Tuan-tuan, kalau kenal apa nama Menteri Hak Besar, pihak abang. Suruh pihak abang dalam mesyuarat OIC. Terus ada buatlah perjanjian dengan Yahudi ni. OIC ni bersidang merata dunia. Hari ni di Casablanca, esok pindah pergi di apa nama, macam-macam rata dunia lah. Taman tempat peranginan cantik sikit, OIC pergi bersidang. Hasil daripada persidangan, buat satu resolusi. Supaya apa? Supaya negara Arab buat perjanjian damai dengan Yahudi. Tak sahabat lah. Pasal apa kata tak sahabat ni? Dia abang dah. Thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Tiap-tiap kali buat perjanjian, tiap-tiap kali rongkai. Ni yang kata Yahudi. Firman Allah, wa hum la yattaqun. Dan mereka itu tidak takut akan Allah Ta'ala pada tipu mereka itu. Yakni pada mukir janji mereka itu. Yahudi ni dia tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yahudi kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yahudi ni. Sebab mereka pun yang kata ahli kitab mereka ni baca kitab Samawi juga. Yang kata ahli kitab Yahudi ni, Jus ni, ahli kitab dia baca kitab Samawi juga. Kitab Taurat yang Allah buat turun dekat Nabi Musa. Jadi Old Testament lah apa semua ni, mereka baca juga. Tapi kitab yang mereka baca tu kitab yang dah dipindah. Tak macam yang asal yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi hak mereka baca tu kitab Samawi juga. Mereka sebut Allah juga. Mereka tahu Nabi-Nabi hak kita kata ni, mereka pun kata Nabi-Nabi macam tu juga. Sama macam mana Kristian juga. Sebut Nabi Musa, mereka panggil Moses. Sebut Nabi Daud, mereka panggil David. Sebut Nabi Yaqub, mereka panggil Jacob. Mereka ada juga Nabi hak kita tu sebut tu, mereka sebut juga. Dia bila sebut dengan cara mereka. Bermakna mereka dengan kita tu ada persamaan. Di mana mai persamaan tu? Persamaan tu mai sebab kitab yang mereka baca juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma beza dia, Quran hak kita baca tak dipindah walau satu huruf pun. Tapi kitab Taurat yang mereka baca, Taurat yang dah dipindah tak tahu apa ratus kali dah. Ini cerita tentang Yahudi. Maka mereka ni yang kata Yahudi ni, mereka kenal Allah. Cumanya mereka tak tahu takut kepada Allah. Janganlah kita orang Islam jadi macam tu. Kenal Allah pun tak tahu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa imma fa imma tafqafannahum fil harb fasharrid bihim man khalfahum. Maka jika engkau dapat akan mereka itu pada dalam peperangan, maka perbuatlah olehmu dengan mereka itu daripada bunuh dan juga azab, yang bertujuan untuk memecah perhimpunan kafir-kafir daripada belakang mereka itu, agar takut kepada bunuh dan azab engkau itu, yakni daripada ahli Mekah dan ahli Yaman. Itu dia Tuhan pesan dalam Quran macam tu. Tuhan kata, maka jika kamu dapat kalahkan mereka, begitu maksudnya dalam perang ni. Dalam perang Badar ke, dalam perang apa ke, kalau kamu dapat kalahkan mereka, fasharrid bihim man khalfahum. Kamu bunuh saja mereka ni, supaya bila kamu bunuh mereka ni, kamu boleh bagi takut kepada puak-puak lain ada di kalangan mereka ni. Allah suruh macam tu. Kalau dah hampa menang dalam perang tu, tak saduk biang, dapat musuh ni, bunuh bang. Allah kata, supaya bila hampa tunjuk hampa punya garang ni, dapat musuh bunuh, hak lain tu pakat tumpang takut. Ini psikologi. Yang ni yang kata psikologi. Kan di sekolah kita ambil tindakan dekat satu budak paling jahat di sekolah ni. Ambil tindakan buat public caning. Buat rotan di depan ramai. Masa assembly pagi itu, panggil budak paling jahat macam-macam kesalahan ni, naik di depan ni, depan mata budak-budak semua tu. Pagi cukup-cukup punya kuat. Perang kena buat, teriak jadi macam budak-budak tu teriak. Padahal dia punya tunjuk hero depan kawan-kawan dia. Bila dia kena rak 3 rotan yang mata merambu, hak duk cadang nak jadi samsing tu, tak mau terus. Hak duk cadang nak jadi samsing tu, dia pun duk cadang lah. Aku ingat tak, minggu depan nak mula jadi something minggu depan nak mula. Tengok kawan tu kena, dia kata kalau lagu ni perkara. Seorang kena, kita set presiden case. Kita set satu orang kena, hak lain pakat tumpang takut. Tuan-tuan tengok cara polis Malaysia bertindak dalam kes jenayah lah ni.
Kalau satu masa dulu, kalau boleh nak tangkap penjenayah ni, tangkap hidup-hidup. Dengan penjara tak celuih lah ni, dengan kadar jenayah yang meningkat gila-gila lah ni, dengan keadaan yang nampak macam tak boleh nak kawal lah ni, dengan keadaan yang ada lah ni, pihak polis bahagian jenayah ni dia patang buang mata. Cerita dia hampir rock bank aja keluar, tembak dia mati. Kalau dulu nak tangkap hidup-hidup, payah. Bila tangkap hidup-hidup, heret, bicara apa sana sini, bila pakai lawyer pandai, lepas habis kat dia. Lah ni terbukti memang hampa masuk bank, memang hampa keluar duit, lari, masa tu tembak. Macam mana duk tembak burung sintang tu. Bila kena lagu tu, Nuhat duk cadang nak rompak bank lain pun dia kata hati sat duk, dia tak nampak apa main kasar. Rupanya benda ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ni, dari segi nak memberi suntikan takut kepada orang lain ni. Allah kata kalau kamu dah masuk dalam medan perang lawan dengan Yahudi ni dan sebagainya, kalau ditakdirkan hampa menang, jangan duk menang saja. Allah kata bunuh depa ni, fasyarrif bihim man khalfahum, supaya tindakan keras yang hampa kenakan kepada depa ni akan menyebabkan orang yang di belakang pakat tumpang takut. Tuan suruh begitu. La'allahum yazakkarun, mudah-mudahan mereka, yakni yang di belakang itu, ambil pengajaran dengan mereka itu. Bila dia tengok-tengok macam tu, oh dia kata jangan dia buat pasal. Mudah-mudahan dengan itu dapat meredakan sikit penentangan terhadap Islam. Macam duk jadilah ni. Oh duk tulis dalam surah abang, hina nanti Nabi Muhammad boleh hina. Apa ni? Ni yang Persatuan Ulama marah ni. Persatuan Ulama marah, minta supaya diadakan sedikit kawalan. Surat-surat abang ada-ada ni janganlah sewenang-wenangnya bagi ruang kepada orang nak tulis hina Nabi. Nabi kita duk sambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, cuti public holiday Malaysia. Kita ambil public holiday 12 Rabiul Awal ni, apa tujuan dia? Tujuan dia nak bagi tahu kata kita ni nak mengangkat Islam sebagai agama yang disanjung tinggi. Tiba-tiba dalam masa yang sama, kita biar bagi orang duk tulis dalam surat abang hina Nabi kita. Duk sambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal buat apa? Maka Persatuan Ulama rasa sangat terkilan dengan apa yang berlaku ni. Kalau hina ulama tu pun dah tak bagus dah. Hina ulama pun dah tak boleh dah. Hina Nabi. Dituduh kata Nabi ni berzina dengan seorang gundik lah. Apa ni tulis apa macam ni dalam surat abang. Orang bukan Islam baca, dia gelak ke kita. Dia gelak ke agama kita. Yang tulis tu pun orang tak mengaku agama kita. Bolehkah tulisan macam ni nak dianggap tulisan ilmiah? Ilmiah apa? Macam tu bukan ilmiah macam tu. Jadi sampai peringkat tu kita punya tak ada sensitif terhadap agama sendiri ni apa ni? Persatuan Ulama bukan minta suruh pergi bunuh orang tulis tu. Persatuan Ulama minta supaya pihak berkuasa adakan sedikit kawalan terhadap surat abang. Jangan benarkan tulisan-tulisan yang menghina Islam keluar dalam surat abang. Minta yang tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa ni? Kita orang Islam apa? Kalau orang hina Nabi Muhammad, kita boleh duk penyih lagi. Kita Islam apa nama? Kalau kita betul-betul orang Islam, kita tak suka dengar orang kata tentang Quran, orang duk condemn Quran, kita tak suka dengar. Orang duk condemn Nabi Muhammad, kita tak suka dengar. Orang duk condemn ajaran Islam, orang duk condemn sunnah, kita tak suka dengar benda-benda macam ni. Sebab benda ni menyentuh tentang kemuliaan dan kesucian agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni benda serius. Bukan benda main-main, bukan benda isu, tapi ini benda serius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada orang yang buat main-main dekat Nabi dia. Allah tak suka. Maka Allah perintah Nabi Muhammad, kalau kamu dapat Yahudi ni dalam peperangan, kamu jangan duk biar, kamu bunuh bang depa ni. Tuhan kata. Pasal apa? Pasal Yahudi main-main dengan Nabi. Buat perjanjian rongkai, buat perjanjian rongkai. Ini main-main dengan Nabi. Main-main dengan Nabi bermakna main-main dengan Allah. Begitu. Firman Allah, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah.
Dan jika engkau takut daripada suatu kaum kafir yang ada perjanjian itu khianat yang nyata, alamat bagi engkau, fanbid ilaihim ala sawa, maka lontang olehmu perjanjian mereka itu kepada mereka itu atas bersamaan dengan engkau, maka beri ketahui kepada mereka itu telah dibatal perjanjian, supaya jangan ditohmah engkau dengan tertipu. Itu dia. Tuhan kata buat bagi elok-elok. Kita dah buat perjanjian dengan mereka, dengan Yahudi ke dengan musuh ke apa, dah buat perjanjian. Mereka langgar perjanjian tu, mereka rongkai perjanjian tu. Tuhan kata pi habang kat mereka elok-elok, ni perjanjian hak kita buat hari tu, nak ambil balik tu. Dia kata tu, dan pi lontak olehmu perjanjian mereka itu kepada mereka itu. Perjanjian yang kita sama-sama sepakat ni, hang kata tak mau serang kami pun setuju semua, tapi ada bukti yang kamu serang kami, nak perjanjian ambil balik. Antara kamu dengan kami tidak ada perjanjian lagi. Lah ni di antara kita boleh berperang. Dia cakap direct. Tuhan kata macam tu. Salman Al-Farisi pernah diutuskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk nak pergi lawan musuh yang menentang Islam. Bila sampai di situ, Salman tak terus serang. Dia cakap elok-elok dulu dekat orang dia nak serang. Dia cakap elok-elok dulu. Dia kata macam mana aku, macam itulah hampa, macam mana hampa, macam itulah aku. Aku pun dulu asal bukan orang Islam, Salman kata. Semualah tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua pun dulu bukan orang Islam. Bila Nabi bawa Islam, baru masuk Islam. Mereka semua mu'alaf. Itu sebab kita tak boleh duduk pandang rendah kepada mu'alaf. Tak boleh. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat Nabi semua mu'alaf. Daripada agama lain baru masuk Islam. Cuma beza dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia sebelum tu tidak Islam, tetapi dia tidak pernah seumur hidup dia disembah mana-mana tokoh. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia memang daripada asal dia tak berasa nak sembah tokoh. Tak berasa. Dia pergi tengok tokoh tu, dia tengok dia tak berasa nak membesarkan tokoh tu, nak letak dahi, tak berasa. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah seumur hidup dia daripada zaman belum Islam, apatah lagi selepas masuk Islam, tidak pernah sembah mana-mana tokoh. Itu cerita dia. Sahabat-sahabat lain biasa. Salman Al-Farisi bila pergi di kampung tadi, dia bagi tahu, dia kata aku pun dulu bukan orang Islam, aku pun masuk Islam. Kamu pun dulu bukan orang Islam, kamu kemudiannya masuk Islam. Cuma beza dia, Salman Al-Farisi kata, cuma beza dia aku, bila aku masuk Islam, aku Islam. Aku tidak akan tinggal Islam sehingga nyawa bercerai daripada aku. Tetapi kamu, dia kata, kamu masuk Islam, tapi sekarang kamu sudah tunjuk kamu nak tinggalkan Islam. Lah ni, aku bagi pilihan dekat kamu. Sama ada kamu bertaubat dan mengucap kalimah syahadah, ataupun kamu bersedia untuk diperang. Dia pergi cakap yang tu dulu. Buat keputusan. Dan dia bagi 3 hari selepas dia kata macam tu. Selepas 3 hari, dia serang mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni, yang ayat ni nak beritahu. Dia suruh kita ni pergi jumpa dulu, bagi tahu elok-elok dulu. Pasal apa? Dia kata innallaha la yuhibbul khainin, bahwasanya Allah Taala benci akan segala orang yang khianat. Allah tak suka orang yang buat khianat. Maka Islam sekali-kali tidak buat khianat siapa-siapa. Islam dia habaq betul-betul dulu. Kamu diberi pilihan. Kalau pergi nak serang kawasan orang bukan Islam, pergi bagi pilihan dulu. Kamu diberi pilihan sama ada kamu masuk Islam dan apa yang ada pada kamu terpelihara seperti mana apa yang ada pada kami. Harta benda kamu terpelihara, darah kamu terpelihara, bahkan maruah dan kehormatan diri kamu terpelihara kalau sekiranya kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak masuk Islam tetapi nak tunduk kepada kerajaan Islam, kamu dikehendaki membayar cukai kepala, dia kata, ataupun jizyah. Ataupun kamu pilih pilihan ketiga, kamu tidak mau masuk Islam dan kamu tidak mau bayar cukai kepala, kamu bersedialah untuk diperang, untuk diserang. Islam macam tu. Dia tak pergi duk buat tak ada penjara. Dia bagi pilihan dulu dekat orang. Kamu diberi pilihan. Kamu nak macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan turun pada mereka yang terlepas daripada bunuh dan tawan pada perang Badar. Ni ayat yang berikut ni turun kepada sahabat-sahabat
kepada ayat ini turun untuk orang-orang kafir yang terlepas daripada mati dalam perang Badar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun." Dan janganlah engkau sangka wahai Muhammad akan segala kafir Mekah itu, yakni yang terlepas pada perang Badar itu, meluput mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tuhan kata, wahai Muhammad, janganlah kamu ingat geng hak tak kena bunuh dalam perang Badar, geng yang terlepas daripada kena tawan, geng yang selamat balik ke rumah dia, janganlah kamu duk rasa mereka ni boleh lepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas. Tuan-tuan, ni kita duduk atas dunia ni, kita buat salah, tak lepas. Mungkin atas dunia lepas, mungkin atas dunia lepas. Kita buat salah, kita kenal orang tu orang ni, ada orang tu jaga kita, ada orang ni cover kita, ada orang tu. Kita lepas atas dunia, akhirat tak lepas. Akhirat tak lepas. Mungkin atas dunia ni kita buat salah, kita ada duit lebih sikit, kita ambil lawyer pandai sikit, lawan di court, lepas kita ni. Kita jangan ingat kita lepas. Kita tak lepas. Di hari akhirat tak lepas. Demikianlah juga dengan soal perang Badar ni. Dalam perang Badar, tentera Islam 313, musuh 950. Sebahagian daripada musuh mati, sebahagian lagi kena tawan, sebahagian lagi boleh balik ke rumah masing-masing. Allah kata dekat Nabi Muhammad, jangan kamu sangka geng hak tak kena bunuh, hak tak kena tawan tu mereka tu selamat daripada Tuhan. Jangan sangka lagu tu. Mereka tak selamat, mereka tak boleh nak meloloskan diri mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa tiada melemah mereka itu akan Allah Taala. Jangan duk ingat mereka boleh lari tu Allah lemah, Allah tak boleh tangkap mereka. Jangan ingat macam tu. Dia kata. Artinya, jangan engkau duka cita wahai Muhammad atas orang kafir yang lepas daripada perang Badar itu. Jangan frust. Tapi ke mana mereka ni? Yang macam polis, dia duk buru nak tangkap perompak bank apa semua kan. Nak tangkap mat komando. Kepung keliling. Kawasan tasik, hutang rimba apa semua turun pergi habis segenap tenaga, kekuatan yang ada pergi kepung keliling kawasan tu. Buat kenyataan dah 3 hari aja kita pasti dapat mat komando ni. Tengok tak dapat. Tengok tak dapat. Sengap begitu aja. Yang kena duk cari pula tak tahu dia duduk tang mana lah ni. Jangan ingat dia terlepas. Kalau sekiranya dia salah, dia terlepas daripada pihak berkuasa, dia tak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersalah. Kalau betul dia ni bersalah, dia rompak bank, dia bunuh orang, dia buat macam-macam jenayah dan sebagainya, walaupun dah pergi kepung sampai berapa punya lama, akhirnya tak dapat dia ni, jangan kecewa. Pasal apa? Pasal ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak lepas dia kalau dia bersalah. Begitu. Samalah juga dengan Nabi Muhammad SAW. Bila turun dalam perang Badar, Nabi kira full swing. Nabi kira nak habis terus puak-puak kafir ni kalau boleh. Tapi tak boleh. Sebahagian mati, sebahagian kena tawan, sebahagian boleh lari balik juga. Nabi rasa sedikit frust dan kecewa. Ada sedikit rasa frust. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun." Wahai Muhammad, kamu jangan frust. Pasal apa? Pasal mereka hak tak kena bunuh, hak tak kena tawan ni, mereka tak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata lagu tu. Macam kita lah kadang tuan-tuan. Kadang-kadang ada benda kita rasa tak adil dengan kita. Kita rasa tak adil. Kan? Kita rasa. Jangan keras. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Adil. Kalau betul lah kita tak mendapat hak yang sebetulnya masa di sini, di sana Allah bagi. Maka orang Islam kalau dia percaya Allah, dia tak boleh kecewa. Di sini dia sepatutnya dapat macam ni, tak dapat, di sana Allah bagi. Di sini dia tak patut kena macam ni, tiba-tiba dia kena, di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan lepas dia daripada segala macam kesusahan di sana. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang amat kuasa atas mengazab mereka itu, dunia ataupun akhirat. Tiada lemah Allah sekali-kali. Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau dia nak ambil tindakan, bukan kata nanti akhirat, dunia ni pun dia boleh ambil tindakan. Macam-macam cara Allah boleh buat, macam-macam cara.
Cuma Allah nak buat ke tak masa di atas dunia? Akhirat pasti Allah buat. Firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Dan sediakanlah oleh kamu wahai muslimin bagi mereka itu, yakni bagi menghadapi kafir itu, alat-alat senjata dan barang yang sekuasa-kuasa kamu daripada kekuatan memanah dan simpan kuda perang. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada orang Islam, suruh orang Islam ni buat preparation. Buat persediaan. Persediaan yang Allah sebut dalam ayat ni dia kata apa? Min quwwah. Yang pertama kekuatan. Kekuatan militeri. Kena belilah apa-apa yang patut dari segi ketenteraannya, kena beli. Kapal selam. Jangan pergi beli ayam tu jerat masuk. Kan? Tak beli dah tak murah, tapi murah nak elok pun dah beli, dan murah mesti tak apa elok, kan? Dia biasalah macam tu. Kan? Balik tren-tren ni, tengok jerat kot, siling masuk, kukur lantai kot, jenuh. Hantar kedai welding pula piduk. Peteri bocah lain pun. Dia tak mahu macam tu. Allah Subhanahu wa taala kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kamu sediakan sedaya upaya kamu. Tuhan kata min quwwah, daripada kekuatan. Semua kekuatan. Kekuatan dari segi ilmu, mesti. Ilmu juga dinilai dari segi kekuatan dia. Kekuatan dari segi berfikir, orang Islam kena kuat, berfikir kuat, dan hasil pemikiran dia tu adalah pemikiran yang bernas. Tengok balik cerita macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab pimpin satu pasukan tentera. Saya sebut dah cerita ni dulu. Umar Al-Khattab pimpin satu pasukan tentera pergi ke satu tempat nama Hira. Pergi lawan. Nampak tak makan cekak. Tak boleh nak menang. Maka dia susah hati. Dia hantar satu orang utusan balik mai jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minta Sayyidina Abu Bakar hantar 1000 lagi pasukan tentera untuk membantu nak backup dia di sana. Kerana dia rasa dia tak boleh nak menang lawan dengan musuh yang ramai. Dia minta bantuan 1000 tentera. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak hantar 1000 tentera. Dia hantar seorang aja. Nama Al-Qaqqa. Nama dia hantar tu pun tak glamour langsung. Al-Qaqqa, alif lam qaf ain qaf ain. Al-Qaqqa bin Umar At-Tamimi. Nama hak dia hantar ni. Utusan yang dihantar mai dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, utusan tu mai minta 1000 pasukan tentera nak pergi bantu di sana. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar hantar seorang aja, Al-Qaqqa bin Umar At-Tamimi. Bila sampai balik di sana, dia terkejut. Dia kata, mana lagi? Dia kata, tak ada seorang. Dia kata, saya minta 1000. Utusan ni kata, saya tak tahu. Saya dah bagi tahu dah apa yang kamu nak. Kamu nak 1000 orang. Dia hantar main seorang ni, dia bagi surat sepucuk. Bila buka surat Sayyidina Abu Bakar ni, buka-buka, dia kata apa? Dia kata, aku hantar 1 orang. Dia kata, tapi 1 orang ni menyamai 1000 orang. Dia kata, dia. Sayyidina Abu Bakar kata, aku hantar seorang. Al-Qaqqa ni aku hantar seorang. Tapi seorang ni, seorang yang menyamai 1000 orang. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Dia kata 1000 orang yang hanya buat hingar-bingar. Dia kata, tidak berguna. Tetapi 1 orang yang pikirannya bernas, yang doanya mustajab, yang kerjanya kuat, lebih berguna daripada 1000 orang. Sayyidina Abu Bakar kata, kamu berbincang dengan orang yang aku hantar ni. Maka akhirnya, dirangkaikan cerita tu, dia bincang dengan Al-Qaqqa. Al-Qaqqa bagi beberapa pendapat, suruh buat lugu-lugu ni dan sebagainya. Dan dia berdoa minta supaya Allah bagi kemenangan. Ternyata menang dalam perang tu. Ni yang kata seorang. Seorang tetapi dia mewakili 1000 kekuatan. Tapi kalau 1000 pun, buruh ya, lari dah. Tinggal kawan ceramah, tinggal seorang. Betul sama 1000. Baru buruh. Tadi masa pokok hujan. Jadi 500 dah lari dah. 500 buruh. Ceramah. Tak mau. Seorang, tetapi seorang yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ni pemikiran dia, hasil buah fikiran dia bernas, dan doa dia mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kekuatan dia kata. Maka Allah kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sediakan daripada kekuatan. Semualah kekuatan tentera dan sebagainya. Dalam kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada hurai panjang lagi tentang bab ni. Di antaranya dia kata hadis riwayat Ibnu Uqbah bin Amir. Uqbah kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ramyu. Nabi ulang 2 kali. Sahabat Nabi Uqbah bin Amir, dia kata satu hari Nabi sebut ayat tadi. Nabi baca ayat tadi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Nabi baca ayat tu. Habis Nabi baca ayat tu, Nabi tanya kat sahabat. Nabi kata, hampa tahu tak yang kata sediakanlah kekuatan. Kekuatan tu kekuatan apa? Nabi kata. Nabi kata, ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah kekuatan itu ialah kekuatan melontar jauh. Ar-ramyu maksudnya melontar jauh. Nabi ulang 2 kali. Yang dimaksudkan dengan kekuatan di situ ialah kekuatan ar-ramyu, kekuatan melontar jauh. Dalam hadis lain pula Nabi kata yang dimaksudkan kekuatan itu ialah kekuatan kenderaan dan juga melontar jauh. Tetapi melontar jauh lebih baik daripada kenderaan. Apa maksud melontar jauh? Kekuatan melontar jauh. Kalau sabit pada zaman Nabi, panahlah. Siapa boleh panah lagi jauh, lagi baiklah. Sebab apa? Kita lagi jauh daripada musuh, lagi kita ni rendah kemungkinan cedera. Kita nak lawan dengan satu orang, dia duduk ujung sana, kita duduk, kita panah pergi. Kita nak cedera apa? Kita duduk jauh pada dia. Berbanding dengan kita bawa parang duduk lawan depan dengan dia, kemungkinan kita cedera tinggi. Nabi kata dalam perang ni yang paling baik ialah siapa boleh buat senjata yang boleh mengimbuk jauh. Dalam konteks hari ni apa dia? Peluru berpandu lah. Peluru berpandu lah. Tak gaduh pi. Duk di negeri kita ni kita boleh pakai tekan butang dia pi. Islam suruh benda ni. Sabit daripada hadis Nabi. Islam suruh. Tapi mana negara Islam yang ada kehebatan yang macam ni? Pakistan lah. Yang ada loji nuklear. Satu aja. Negeri lain tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kata kita tak mau perang, maka kita tak mau tumpu benda tu. Tapi kalau orang ajak kita perang, nak buat macam mana? Memang kita tak mau cari gaduh. Tapi kalau orang nak serang kita, jadi macam mana Afghanistan tu? Orang mai cari pasal dengan dia. Jadi macam mana orang Islam di Mindanao tu? Orang mai cari pasal dengan dia. Amerika mai lambak tentera dia turun sampai beribu-ribu. Nak buat macam mana? Kita tak ada apa. Rupa-rupanya bila kita baca ayat Quran, rupanya Quran suruh kita siap benda-benda macam ni. Setidak-tidaknya dia kata apa? Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Kamu pertakut akan kafir yang seteru Allah dan seteru kamu dengan apa yang ada dekat kamu. Bila ada tu orang takut dah. Bukan kata ada tu nak guna pergi serang orang tak. Bila ada tu orang takut dah. Dengar-dengar kata negara Islam semua ada loji nuklear, takut dah. Dengar-dengar kata negara Islam semua ada peluru berpandu, orang takut dah. Dengar kata negara Islam semua ada terbih dah. Mereka tak takut apa. Tak ada apa, ada terbih. Oh, teruk kita kalau macam tu. Ini ceritanya. Maka Allah kata wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan kafir yang lain daripada mereka itu, iaitu seteru yang sekarang tiada kamu ketahui mereka itu, iaitu segala orang munafik ataupun orang Yahudi. Allahu ya'lamuhum, Allah Subhanahu wa taala ketahui dia akan mereka itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum, dan akan barang suatu yang kamu nafkah belanja pada jalan agama Allah itu, nescaya disempurnakan balasannya daripada dunia sampai ke akhirat. Wa antum la tuzlamun, dan kamu itu tiada dizalim dengan dikurang suatu daripada balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau orang Islam ni supaya buat persediaan daripada semua segi.
Tuan teruk. Kita tengok balik orang Islam, senario orang Islam satu dunia, kita cukup teruk. Cukup teruk. Segala segi. Cakap dari segi apa? Dari segi ilmu ketinggalan. Bercakap dari segi ekonomi ketinggalan. Bercakap dari segi ketenteraan ketinggalan. Ketinggalan. Negeri bergaduh ni, kebanyakan negeri ada orang Islam bergaduh. Oh, habis-habis. Kan? Dan masalah ni bukanlah masalah orang Islam di Malaysia sahaja. Masalah orang Islam satu dunia. Negeri hak miskin, hak nampak miskin, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan. Negeri Islam. Tuan-tuan tengok. Minyak. Semua negeri orang Islam. Hasil mentah. Segala biji timah, segala macam-macam benda. Negeri orang Islam. Singapura tak ada apa pun. Kaya. Kan? Sama negeri orang putih. Amerika apa semua. Bukan. Tidak sekaya kita. Dari segi bahan mentahnya tidak sekaya kita. Tapi dia jadi kaya. Kita kaya bahan mentah. Tapi tak jadi kaya. Jadi miskin. Belum pergi tengok negara Islam di Sudan. Dia apa semua lagi. Pergi tengok tu lagi takut. Tengok orang Islam di Sudan. Lagi takut. Dengan miskinnya, dengan tahap, dengan kadar buta huruf yang terlampau tinggi dia. Ini benda-benda macam ni. Kita kena tengok dan kita kena insafi. Kena insaf. Jadi sampai masalah kita hari ni kena serius dalam soal-soal ilmu macam ni. Saya duduk mengajar di kolej metrik tu. Sekali-sekali pendaftaran. Budak-budak daftar masuk. Minggu lepas budak baru masuk kan. Adalah rasa bangga kita tu. Kan? 2,000 orang budak main sekali daftar tu semua masuk nak jadi golongan profesional. Dia tawarkan 3 kos saja di situ. Sains hayat, sains fizikal dengan account. Sains hayat ni dia akan channel budak-budak ni pergi jadi doktor. Ahli farmasi. Doktor veteriner. Semua jenis-jenis berkaitan dengan benda yang macam tu. Sains fizikal dia akan channel budak kepada engineering. So mereka akan jadi engineer elektrik, civil engineer, macam-macam mereka boleh pergi. Kan? Budak-budak ramai pula kita tengok result keputusan mereka bagus-bagus. Semua A1. Pasallah juga ada ramai lagi orang Melayu, orang Islam kita yang boleh berjaya. Kan? Pergi tengok sekolah-sekolah menengah, jadi susah hati balik pula. Tengok lagi lemah perut. Pergi sekolah bawa beg apa, pepeh, lagu tak ada apa dalam beg. Kan? Duduk jalan, nak lintas jalan pun lagu macam kaki ada spring, lagu nak loncat, tak loncat. Keluar-keluar daripada pagang sekolah tu isak opok-opok nak tunjuk megah kat siapa. Kan? Kita tengok lagu tu susah hati balik pula dah. Kita tengok ada di kolej metrik itu kita rasa okey lah. Kita duduk di kalangan orang Melayu yang bijak-bijak kan. Kita rasa sonok gitu. Keluar-keluar tengok Hasbah mendengar ni, risau dia duduk main pula. Pasal apa? Pasal puak jemuan ni lagi ramai daripada puak pandai tu. Allahu Akbar. Keluar-keluar daripada pagang sekolah tu naik motor tu angkat tayar. Oi. Depan pagang tu sekolah tu juga nak tunjuk. Angkat tayar. Tak apalah kalau angkat tayar jatuh tu guling di atas jalan tu biar pergi kat dia senang. Dia angkat tayar dia nak main celapak dia kereta kita. Anda lagi dah tak seronok. Risaulah ya Allah. Apa nak jadi kata. Jadi kesimpulan apa kita kata? Kesimpulan majoriti. Hak tak sedap ni majoriti. Minority. Hak kata 2,000 lebih hak masuk tu minority. 2,000 lebih yang excellent. Budak-budak Melayu yang cemerlang ni daripada Malaysia. Satu Malaysia. Baru dapat banyak tu. Kolej Matrikulasi Ponsus Seribu tu dia cover budak daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu. Habis itu. Kerat semenanjung Malaysia ni belah hujung. Baru dapat banyak tu. Tempat boleh isi 3,000. Tapi hak layak masuk 2,000. Bukan tak ada tempat. Tempat ada. Budak hak layak tak ada.
Walaupun kalau kita tengok angka 2,000 tu saja kita dah kata okey dah. Tapi 2,000 per berapa kat tak layak tu. Oh, jadi tak syok balik. Hak waktu maghrib, pak dia nak main masjid, dia duduk wah pokok, duduk main gitar. Oh, kacau. Ada satu sahabat jumpa saya baru ni menangis cerita pasal anak dia, anak perempuan. Anak perempuan. Umur mencicah 20. Pergi pesta. Balik pukul 2 pagi. Balik pesta 2 pagi, oh balik jantan sekali. Nak pergi tidur atas rumah. Dia kata, macam mana Ustaz? Saya tahu. Dia kata, saya tahu perempuan tu anak saya. Dia bawa balik main jantan, tidur dalam rumah saya. Dia nak buat lagu mana? Dia kata, takkan saya boleh tidur? Saya tak boleh tidur. Dia kata. Dia cerita. Bangkit, dia kata, bangkit naik pergi. Petuk pintu gudung, tak buka. Rimbuk pintu tu, dia kata. Ustaz tahu, dia buka pintu, dia tendang saya atas dada, dia kata. Anak perempuan. Tak buka pintu, dia buka tu, dia tendang pak dia tendang atas dada. Pak dia kata, tendang saya ni atas dada, jatuh, terlentang pergi ke belakang. Air mata berlenang. Dia celik-celik mata tengok dia duduk berdiri. Dia kata, anak ni duduk berdiri, tangan duduk buat begitu. Duduk tunggu pak dia bangkit, dia nak berhuli. Subhanallah. Saya kata, betul kan ni? Dia kata, betul Ustaz. Dia kata, buat apa saya bohong? Dia kata, saya mengakulah. Dia kata, saya silap lah. Saya tak didik dia daripada awal. Dia kata, tapi saya tak sangka nak jadi macam ni. Turun air mata berlenang, turun bawah, tak boleh buat apa lah. Macam mana bapak yang macam ni nak hidup? Macam mana dia nak hidup dalam keadaan jiwa dia menanggung benda-benda macam ni, tuan-tuan? Pengajaran, kita kena ambil pengajaran. Benda ni dalam kalangan ramai-ramai kita ni ada orang yang kena benda macam ni, ada yang kena kan. Jadi satu benda kita nak kena ingat apa, kita berjaga pada awal lah. Soal hidayah ni soal Tuhan, Tuhan bagi. Tapi kalau kita jaga pada awal, kita buat elok-elok, doa dekat Tuhan ni jangan lekang. Kalau boleh bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap kali lepas sembahyang doa minta dekat Tuhan. Tiap-tiap kali lepas sembahyang minta dekat Tuhan. Hari-hari 5 kali sekurang-kurangnya minta dekat Tuhan, minta Tuhan bagi kat kita zuriat yang baik-baik. Kita tengok balik Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala uji dia, cukup banyak ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji dia suruh bina Kaabah, dia boleh bina elok. Allah uji dia tak dapat anak, punya lama hidup tak dapat anak, lepas tu baru dapat anak. Dah dapat anak, Allah suruh sembelih anak dia, Nabi Ismail. Ujian. Dia Allah suruh anak duk tunggu punya sekian lama, dapat seorang, Allah suruh sembelih. Dia pergi habaqkan anak dia, Allah perintahkan aku sembelih kamu. Anak dia kata, kalau Allah perintah, bapak jalan. Buat. Nabi Ibrahim berjaya. Ujian-ujian yang Tuhan bagi kat dia, semua dia berjaya. Kejayaan dia tu menyebabkan Allah kata dekat Nabi Ibrahim, aku nak jadikan kamu imam di atas muka bumi ini. Nabi Ibrahim, bila Allah kata dekat dia, kamu akan dijadikan imam di atas muka bumi, Nabi Ibrahim terus kata kat Tuhan. Dia kata, ya Allah, adakah termasuk dengan anak-anakku? Janji nak jadi imam, nak jadi ketua di atas muka bumi ni, adakah kepada saya dan anak-anak saya sekali? Tuhan kata, la yanalu ahdi zalimin. Tuhan kata, janji aku tidak meliputi orang-orang yang zalim. Makna kata, walaupun kamu Nabi, tidak mesti anak kamu semua akan diangkat menjadi pemimpin, menjadi Nabi. La yanalu ahdi zalimin. Janji untuk nak lantik jadi ketua ni tidak akan dapat kepada orang yang zalim. Tuhan kata. Ternyata anak cucu Nabi Ibrahim banyak jadi Nabi, tetapi tidak semua jadi Nabi. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Jadi kita kadang-kadang benda ni minta kat Tuhan lah. Kadang-kadang Tuhan test kita, dia mungkin dia test kita 5 tahun, 10 tahun bagi kita rasa tertekan dengan anak kita. Tapi selepas 10 tahun kita tetap bersabar, nasihat anak, nasihat juga, doa dekat Allah makin kuat, sehari ke sehari makin kuat. Mungkin selepas 10 tahun
Allah makbulkan doa kita. Anak kita yang kita duk ingat tak boleh nak didik dah tu, selepas 10 tahun dia boleh didik. Kadang-kadang Tuhan buat macam tu. Jadi dalam soal didik anak ni tidak ada putus asa. Tidak ada putus asa. Selagi mana kita tahu Allah tu Tuhan kita, maka selagi itu kita berhak minta dekat dia. Tuhan kata, "Ud'u ni astajib lakum." Doa dekat aku akan perkenankan kepada kamu. Doa. Seminggu doa nampak tak berubah, setahun doa nampak tak berubah, 5 tahun doa nampak tak berubah, terus juga doa. Satu hari Allah akan bagi perubahan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. إلا الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.